Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah Muhammad itu kalamullah. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta jangan lupa tulis komen tu di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu ihsan atau ilmu ma'rifat atau ilmu hakikat atau ilmu martabat tujuh atau ilmu sir atau dikenal sebagai ilmu rahsia. Perlu diketahui bahawa ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu martabat tujuh ini adalah ilmu tahap tertinggi di dalam agama Islam. Telanlah ilmu ini walaupun ianya pahit. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Sahabatku sekalian, tajuk pada hari ini ialah Muhammad itu kalamullah. Apa itu Muhammad? Perlu diketahui bahawa Muhammad ada zahir, ada batin, ada awal dan ada akhir. Muhammad awal iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad akhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad zahir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad di Madinah. Muhammad batin iaitu roh kita, iaitu Muhammad di dalam diri kita. Maka hakikatnya Muhammad juga, dan ia adalah penzahiran bagi Nur Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu adalah penzahiran bagi Nur Muhammad. Itu kita kena faham. Maka di dalam surah At-Taubah ayat 128 dan 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak, yakni inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, yakni wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah, yakni yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri, dan Dialah yang mempunyai arash yang besar. Cuba kita tengok balik dia ayat 128 itu, surah Taubah itu. Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul. Diulang, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri. Kena faham tu. Maksud tu. Sedangkan ayat Al-Quran ini sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ayat Al-Quran ini sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir sekali. Tidak ada lagi Nabi selepas itu. Maka ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi kenapa ayat Al-Quran ini menyebut sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri? Rasul yang mana? Ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rasul sudah terakhir dah. Tidak ada lagi rasul selepas itu. Jadi ayat ini merujuk kepada ada rasul yang lain. Rasul yang lain itu yang mana? Iaitu Rasul Muhammad di dalam diri kita. Rasul batin. Di dalam diri Nabi Muhammad ada Rasul batin. Dan di dalam semua orang ada Rasul batin. Tetapi di atas kitalah untuk mengeluarkannya, untuk bercakap dengannya dengan menyucikannya. Kita perlu menjaga Rasul batin itu seperti anak kita sendiri.
perlu bagi makan, perlu bersihkan dia. Bagi makan macam mana? Dengan zikirullah. Bagi cuci macam mana? Dengan zikirullah, solawat, istighfar, tarekat. Begitu. Dengan zikir yang sangat-sangat banyak. Barulah dapat rasul batin itu. Ada orang cakap, tak perlu mengaji lagi, ada rasul batin. Kalau tak mengaji, nak harapkan rasul batin saja sampai bila? Kamu nak dapatkan rasul batin untuk mengaji di dalam batin kamu tu, kamu perlu menyucikan hati kamu, perlu menyucikan roh kamu. Biar suci, sebenar-benar suci. Bukan terus mengaji macam tu je. Sebab di dalam diri kita ini ada musuh, iaitu nafsu. Kalau kita kotor, maka nafsu yang akan ambil alih. Itu kena faham. Jadi untuk berguru dengan rasul batin di dalam diri kita, hendaklah menyucikan hati kita, menyucikan batin kita, dan selalu memberi makan kepada batin kita dengan zikirullah, dengan amalan-amalan yang sunat yang banyak. Istighfar, solawat, zikir, tarekat, zikir yang banyak, puluh-puluh ribu. Barulah batin itu sihat, batin itu tidak miskin. Begitu. Jadi rasul batin inilah, iaitu roh kita inilah, menjadi perantaraan bagi kita untuk bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rasul batin itu dikenal sebagai kalamullah, Muhammad kalamullah. Kenapa sebut Muhammad rasul batin itu? Kerana roh kita itu terjadi daripada nur Muhammad terus menerus. Maka disebutlah roh itu adalah Muhammad. Muhammad kalamullah kerana apa? Kerana Muhammad itulah yang mengajar diri kita, yang mengajar hal-hal ilmu, hikmah di dalam diri kita itu. Ilmu laduni yang mengajar dalam diri kita itu. Maka dipanggil Muhammad kalamullah. Muhammad itu percakapan Allah. Kenapa Muhammad itu kalamullah? Kerana Tuhan itu zat. Allah itu ialah zat. Kita kena faham. Allah itu ialah zat. Apabila zat, dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Zat. Nak bercakap macam mana? Dia zat. Dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Jadi tempat yang dia bercakap ialah melalui Muhammad. Dia cipta Muhammad tu. Muhammad macam mana? Roh kita itu dicipta duduk di dalam diri kita. Sebagai media di dalam diri kita untuk bercakap dengan hambanya. Kita kena faham begitu. Sebab itu kalau yang zahir ini, Nabi Muhammad sendiri, yang zahir, Nabi Muhammad yang zahir ini pun, kalau kita tengok, kenapa Tuhan tidak mengajar sendiri manusia untuk menyembahnya? Kenapa Tuhan tidak mengajar sendiri manusia untuk menyembahnya? Kenapa Tuhan melantik Nabi Muhammad SAW dan para Nabi yang lain untuk mengajar manusia, untuk menjadi Rasul, untuk mengajar manusia? Kerana Nabi Muhammad itu kalamullah. Pada yang zahirnya ini, pada Nabi Muhammad yang zahir ini, Nabi Muhammad itu kalamullah, percakapan Allah. Percakapan Allah melalui mana? Melalui turunnya Al-Quran, iaitu Al-Quran di dalam diri Nabi. Maka para Nabi dipanggil Al-Quran. Bagi manusia dipanggil Al-Quran juga, Al-Quran laduni. Kena faham betul-betul. Nabi Muhammad mendapat Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui dipanggil wahyu. Kalau manusia biasa ini, para wali Allah ini mendapat Al-Quran juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil laduni. Sebab itu para rasul menyampai. Kenapa para rasul menyampai? Kerana hakikatnya Allah menyampai melalui Nabi Muhammad itu. Allah mengajarkan Nabi Muhammad melalui wahyu tersebut. Maka Nabi Muhammad mengajar umatnya. Di situlah dipanggil Muhammad kalamullah. Sama juga dengan batin, yang batin ini, yang roh ini, yang mengajar setiap manusia, umat-umat Nabi Muhammad itu. Jadi roh kita Muhammad kalamullah itu, roh di dalam diri kita itu digelar Muhammad itu, dijadikan terus menerus daripada nur Muhammad itu, mengajar di dalam diri kita. Di situ kena faham. Sebab itu digelar Muhammad kalamullah. Jadi kita tengok pula di dalam hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kita tengok, kita tunggu hadis
Kita lihat maksudnya. Kerana saya malas untuk membaca bahasa Arab. Kerana kalau saya baca bahasa Arab lambat. Jadi panjang pula videonya ini. Jadi biarkan dulu kita tengok maksudnya. Kita tengok maksudnya. Maksudnya Al-Quran ini adakah hidangan Allah? Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Al-Quran ini adalah tali Allah, yakni cahaya yang menjadi petunjuk, cahaya yang terang dan ubat yang mujarab. Pengawal bagi orang yang berpegang dengannya, penyelamat bagi orang yang mengikutinya. Sesiapa yang tersesat akan dipandunya. Sesiapa yang menyimpang akan dibetulkan. Keajaibannya tiada henti. Keagungan dan kemanisan bacaannya tidak akan terjejas walau sekerap mana sekalipun diulang. Bacalah kerana Allah, kerana ia akan memberikan kamu ganjaran jika kamu membacanya. Setiap satu huruf 10 ganjaran. Saya tidak katakan alam lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Riwayat Al-Hakim. Hadis ini adalah hadis muhkamat, iaitu bukan hadis mutasyabihat. Kerana bagi orang yang faham, fahamlah. Kerana kita kena faham hadis ini, kita perlu tengok tahap-tahap terjemahannya. Tahap melalui syariat iaitu cara zahir, cara tersurat. Tahap tersirat iaitu cara batin, tahap tersirat, maka dipanggil ilmu hakikat. Maka kita tafsir dari tahap tersirat iaitu tahap batin. Okey. Al-Quran ini adakah hidangan Allah? Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Ini ayat mutasyabihat ya ini. Maksudnya Al-Quran ini Tuhan suka. Al-Quran ini Tuhan yang memberinya. Itu maksudnya. Al-Quran ini adalah tali Allah. Maksud tali Allah itu iaitu perhubungan dengan Allah, yakni cahaya yang menjadi petunjuk. Cahaya yang menjadi petunjuk. Jadi roh kita ini mempunyai cahaya. Maknanya tidak boleh diubah dah ayat ini. Cahaya maknanya roh kita ini mempunyai cahaya. Cahaya yang terang dan ubat yang mujarab. Cahaya yang terang. Itu roh Muhammad kalamullah itu ialah bercahaya yang terang dan ubat yang mujarab. Memang betul bercahaya. Bukan mutasyabihat perlu takwil ayat ini. Orang-orang yang tidak percaya hal ghaib, seperti orang yang tidak sampai seperti ahli syariat, ahli wahabi, maka dia takwil ayat ini. Maksudnya cahaya itu iaitu petunjuk daripada Tuhan. Bukan sebenarnya itu adalah ayat muhkamat. Itu ayat yang tak perlu diubah dah. Yang perlu diubah ialah ayat di atas tadi. Al-Quran ini adakah hidangan Allah? Adakah Tuhan makan? Tuhan tidak makan. Maksudnya Tuhan yang memberikan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang tertentu. Begitu. Cahaya tu itu ayat muhkamat, iaitu ayat yang boleh diterima. Tak perlu diubah-ubah. Kerana cahaya tu memang betul-betul ada bagi orang-orang belajar hakikat makrifat, bagi orang-orang yang belajar martabat 7. Sebab dia sudah melihat cahaya batin di dalam dirinya. Tidak ada istilah batiniah yang dituduh oleh golongan Wahabi dan golongan ahli syariat yang buta hati. Tidak ada istilah batiniah. Batiniah itu dibuat-buat oleh ahli syariat yang buta hati dan ahli Wahabi untuk menuduh tasawuf itu menyimpang. Kerana mereka tidak faham. Kerana tasawuf ini pemahamannya tahap tinggi. Kita kena faham tahapnya tinggi. Kalau budak darjah 1 untuk belajar pelajaran bab PhD boleh ke? Tidak boleh. Jadi kita kena faham di situ. Jadi nak cakapnya di sini iaitu manusia itu, roh manusia itu cahaya. Al-Quran itu yang merujuk kepada roh manusia itu. Roh manusia itu Al-Quran pada diri kita. Pada diri setiap manusia itu. Kita kena faham. Kerana Al-Quran pada awalnya tidak ditulis. Al-Quran itu diturunkan. Perantaraan. Itu kena faham. Bagi erti cahaya itu bagi orang yang tidak percaya hal gaib, dia yang tidak pernah mengenal diri,
maka dia akan takwil ayat itu dan dia akan mengatakan ayat mutasyabihat bagi cahaya itu. Dia kata ayat mutasyabihat perlu ditakwil. Bagi orang tasawuf, bagi ilmu hakikat, ilmu yang batin, iaitu yang tersirat, maka dia faham tentang cahaya itu memang betul-betul ada. Cahaya memang betul-betul ada. Ruh itu bercahaya. Dia lihat sendiri ruh itu bercahaya. Sebab itu dikatakan cahaya itu memang betul-betul ada. Bukan rekaan-rekaan ayat-ayat Al-Quran itu. Itu kena faham. Dan kita kena faham bahawa ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat makrifat atau ilmu martabat 7 ini adalah ilmu tahap tertinggi di dalam agama Islam. Jadi kita kena faham di situ. Jadi bukan semua orang boleh menerimanya dengan akal yang sihat ini. Bukan semua orang boleh menerimanya dengan akal manusia itu, kerana ia melibatkan hal-hal gaib yang perlu dilalui, hal-hal kerohanian yang perlu dilalui oleh seorang salik untuk menemui Tuhannya. Jadi mufti ke, wahabi ke, ataupun majlis agama ke, ahli syariat ke, dia belum tentu dapat mengenal diri ini. Dia belum tentu melalui jalan kerohanian ini. Jadi apabila dia tidak berjalan melalui kerohanian ini, dia tidak sampai ke jalan kerohanian ini, jalan mengenal roh, jalan mengenal diri, maka dia tuduh macam-macam. Dia tidak pernah lihat. Maka nak buat macam mana? Tahapnya di situ. Bila kita suruh dia mengaji, dia tak mahu mengaji. Dia degil. Dia tak mahu mengaji ilmu martabat 7 ini. Tak mahu mengaji ilmu hakikat makrifat ini. Padahal ini tahap yang tinggi. Kamu nak jadi mufti ke, majlis agama ke, wahabi ke, ahli syariat yang buta hati ke, kamu kena mengaji semua. Barulah kamu boleh tafsir semua. Ini mengaji fiqh sahaja. Daripada kecil sampai ke besar, ilmu fiqh tak habis-habis tak. Tak habis-habis bab tutup aurat, tak habis-habis bab basuh berak. Itu aja mengaji. Tak mengaji bab mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham di situ tahap ilmu itu. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah, tahap tertinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada tahap ini. Maka kita lihat pula di dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 hingga 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qur'anahu fattabi' qur'anah. Maksudnya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya, yakni di dadamu, dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka itulah bacaannya itu. Surah Al-Qiyamah 17 hingga 18. Diulang balik, maksudnya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya, yakni di dadamu, dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka itulah bacaannya itu. Jadi di dalam ayat Al-Quran Surah Al-Qiyamah 17 hingga 18 mengatakan Allah Ta'ala yang memberikan ilmu itu di dalam dada-dada manusia, di dalam dada Nabi Muhammad itu, iaitu melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan di dalam dada-dada para wali Allah, dan di dada-dada para mukmin, orang-orang mukmin yang beramal, dengan mengajarkan ilmu-ilmu laduni di dalam dada-dada mereka. Kita kena faham, di dalam dada-dada mereka. Sebab itu dipanggil Muhammad Kalamullah. Muhammad Kalamullah, iaitu Muhammad batin di dalam diri kita, iaitu roh kita itu adalah kalam Allah. Kalamullah, percakapan Allah. Kerana Tuhan itu zat. Apabila zat tidak berhuruf, tidak bersuara. Jadi dia nak bercakap perlu melalui Muhammad. Dia menggunakan media Muhammad. Media Muhammad tu apa? Media roh untuk bercakap dengan kita. Walaupun kita berjumpa dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Yang bercakapnya yang mana? Muhammad kalamullah ini. Muhammad di dalam diri kita ini yang bercakap dengan Allah. Allah bercakap melalui Muhammad di dalam diri kita ini. Jadi kita nak dengar Allah bercakap, perlu dengar di dalam diri kita ini.
Lepas tu orang tanya, bagaimana Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Musa juga sama, bercakap melalui kalam Allah, iaitu roh di dalam dirinya sendiri. Dia tidak bercakap dengan zat terus. Kalau dia bercakap dengan zat, mana orang lain juga akan dengar. Kena faham. Sebab itu dia pergi ke Bukit Tursina untuk mendapat ketenangan, untuk dengar Muhammad di dalam dirinya itu. Kalau Allah Ta'ala bercakap di atas dunia ni, maka semua orang akan dengar pasal Allah ni Tuhan. Kena faham. Nabi Muhammad juga sama bercakap melalui Muhammad kalamullah di dalam dirinya. Kemudian kita lihat di dalam surah Ad-Dukhan ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Surah Ad-Dukhan ayat 58. Maksudnya, maka sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu, yakni wahai Muhammad, moga-moga mereka mengambil pengajaran. Surah Ad-Dukhan ayat 58. Tuhan cakap di dalam surah Ad-Dukhan ayat 58, Tuhan sendiri cakap bahawa Tuhan turunkan ayat Al-Quran, Tuhan turunkan wahyu itu melalui bahasa Nabi Muhammad, iaitu bahasa Arab. Sama juga kepada kita. Kerana Al-Quran itu ialah qiyas. Ada qiyas. Qiyas iaitu kepada umatnya. Bila kepada umatnya, dipanggil ilmu laduni. Al-Quran itu dipanggil ilmu laduni bagi umatnya. Apabila ilmu laduni diturunkan melalui bahasa yang kita faham. Iaitu kalau kita bangsa Melayu, maka Tuhan turunkan melalui bahasa Melayu. Ada juga melalui ayat Al-Quran. Tapi bahasa tu bahasa Melayu. Kalau bahasa Iban, ia diturunkan dalam bahasa Iban. Kalau bahasa Bugis, ia diturunkan dalam bahasa Bugis. Kalau bahasa Indonesia, diturunkan dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Singapura, diturunkan melalui bahasa Singapura. Kalau bahasa Inggeris, orang itu orang putih, diturunkan melalui bahasa Inggeris. Orang Amerika diturunkan bahasa Amerika. Orang Perancis diturunkan melalui bahasa Perancis. Orang Negro diturunkan dalam bahasa Negro. Kena faham. Kerana Nabi Muhammad sendiri diturunkan melalui bahasa Arab. Kerana Nabi Muhammad itu bangsa Arab. Kita kena faham. Ada orang cakap orang hakikat makrifat tak pandai cakap bahasa Arab. Nak pandai bercakap bahasa Arab macam mana? Dah kita lahir di negara Malaysia, lahir di negara Indonesia, lahir di negara Malaysia, Singapura, Indonesia. Jadi kalau lahir di Malaysia, maka cakaplah bahasa Malaysia. Saya bukan lahir di negara Arab untuk betul percakapan bahasa Arab itu. Kecualilah orang tiba-tiba lahir di negara Arab, maka dia boleh berbahasa Arab. Beruntunglah bangsa Arab kalau macam tu, kalau ikut bahasa. Tuhan tak tengok kepada bangsa kamu. Tuhan tak tengok kepada keturunan kamu. Tuhan tak tengok kepada bahasa yang kamu gunakan. Yang Tuhan tengok ialah hati perut kamu tu. Kalau hati kamu suci, maka kamu akan kenal Tuhan. Kalau mulut kamu pandai bercakap bahasa Arab, kamu duduk dalam 8 tahun di negara Arab, boleh bercakap bahasa Arab balik-balik, bercakap bahasa Arab, lepas tu nak buat fatwa macam-macam. Tuhan tak tengok di situ. Siapa pun, sesiapa pun akan pergi kalau dia pergi ke negara Arab, dia boleh bercakap bahasa Arab. Kalau dia duduk di negara Arab 10 tahun, dia boleh bercakap bahasa Arab dengan petah. Sesiapa pun. Nak cakapnya, kalau macam tu, untunglah bangsa Arab kalau Tuhan tengok kepada bahasa Arab. Tuhan tak tengok kepada bahasa Arab. Yang Tuhan tengok ialah hati perut kamu itu. Suci ke tidak. Jadi kamu perlu menyucikan hati kamu. Iaitu dengan zikirullah. Dekatkan diri dengan Allah. Solat sunat dia biar banyak. Zikir biar banyak. Solawat biar banyak. Istighfar biar banyak. Tarekat biar banyak. Baru betul. Baru dapat kamu mengenal Allah. Bukan belajar bahasa Arab, tiba-tiba nak buat fatwa macam-macam. Ini salah, difitnah oleh Dajjal. Kemudian kita lihat pada surah At-Takwir ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In huwa illa zikrul lil alamin. Maksudnya, Al-Quran itu tidak lain hanya peringatan bagi seluruh penduduk alam. Maksudnya lagi, Al-Quran itu tidak lain hanya peringatan bagi seluruh penduduk alam. Surah At-Takwir ayat 27. Jadi, Tuhan nak bagi peringatan kepada seluruh penduduk alam ini.
melalui Al-Quran. Al-Quran yang sudah ditulis oleh para sahabat Nabi pada ketika dulu, maka ia menjadi rujukan pada hari ini. Tetapi ramai yang membantah, ramai yang tidak percaya tentang keramat-keramat para wali Allah, tidak percaya tentang ilmu-ilmu laduni, iaitu seperti Wahabi, seperti ahli syariat yang buta hati. Kerana dia mengaji, dia kata dia mengaji PhD bahasa Arab. Bahasa Arab, kamu tak mengaji ilmu tasawuf mukasyafah. Kamu mengaji bahasa Arab, kamu mengaji ulum syariah. Hanya ilmu hukum hakam saja, tapi kamu tidak mengaji tasawuf mukasyafah. Sebab itu kamu terhijab. Kamu ingat PhD dah habis dah. PhD bahasa Arab itu. Bukan PhD ilmu tasawuf. Kena faham betul-betul. Jadi apabila seorang waliullah mendapat Al-Quran di dalam dirinya, mendapat ilmu laduni di dalam dirinya, maka waliullah itu disuruh untuk menyampai ilmu tasawuf kepada orang ramai. Untuk menyampai ilmu tasawuf kepada orang ramai, iaitu sebagai fotostat kepada Nabi Muhammad, iaitu copy paste bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampai pada ketika dulu, iaitu Nabi. Maka zaman para wali pula, para wali juga perlu menyampai ilmu ini walaupun ditomah sesat dan sebagainya. Dia perlu bersabar kerana arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi untuk peringatan, ilmu laduni itu untuk peringatan untuk seluruh penduduk alam ini. Jadi apabila untuk peringatan untuk seluruh penduduk alam, maka seorang wali Allah itu perlu menyampaikan ilmu tersebut walaupun orang tidak suka. Walaupun ilmunya terlalu tinggi, tidak boleh orang memikirkan. Tetapi orang itu perlu wajib belajar. Tidak boleh bantah ilmu hal-hal gaib. Kalau bantah, tidak boleh. Kerana kita ini ada alam gaib, ada alam zahir. Kena faham, kita kena yakin di situ. Sedangkan rukun iman itu sendiri merujuk kepada alam gaib. Percaya kepada Allah, kamu tidak nampak Allah. Percaya kepada malaikat, kamu tidak nampak malaikat. Kamu percaya pada Rasul, kamu tak pernah berjumpa dengan Rasul. Walaupun Nabi Muhammad itu zahir. Percaya kepada kitab Al-Quran. Kamu pun sudah baca ayat Al-Quran, tapi kamu tidak dapat Al-Quran itu yang gaib itu. Percaya pada hari kiamat, kamu tak tahu bila hari kiamat. Percaya pada qada dan qadar, kamu pun tak tahu qada dan qadar itu bagaimana. Semua perkara hal gaib. Kita kena yakin tentang hal-hal gaib supaya kita dapat mengenal Allah. Kalau kita tidak yakin dengan hal gaib, macam mana nak kenal Allah? Kemudian kita lihat pula pada surah Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza quri'ul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maksudnya, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah. Yakni dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-A'raf ayat 204. Maksudnya, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya supaya kamu beroleh rahmat. Terjemahan dari ilmu syariat iaitu ilmu tersurat, maka kita perlu dengar Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain. Tetapi dari segi ilmu hakikat, iaitu dari segi ilmu tersirat, kita perlu mendengar Al-Quran itu dibacakan kepada kita, iaitu Al-Quran iaitu laduni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala didengarkan melalui batin kita, kita kena dengar betul-betul. Itu dah dicakap bahawa Muhammad itu kalamullah. Muhammad itu kalamullah. Muhammad itu kalamullah. Kita kena ingat di situ. Iaitu Muhammad itu mengajar kita di dalam diri kita. Maka kita kena dengar betul-betul. Kita kena dengar betul-betul. Kita kena faham betul-betul. Itulah Muhammad kalamullah. Itulah terjemahan tersiratnya. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin bercakap dengan kita, kalau Tuhan ingin bercakap dengan kita melalui Muhammad kalamullah, melalui Muhammad di dalam diri kita, iaitu
Muhammad batin di dalam diri kita. Kerana Muhammad batin itu adalah media bagi Tuhan untuk bercakap. Sebab itu Tuhan cakap kepada hadis Nabi bahawa sesiapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah berselawat ke atasnya 10 kali dan dihapuskan dosa 10 kali dan diberi pahala 10 kali. Kerana apa? Kerana Muhammad batin itu adalah tajalli penzohiran sifat Allah. Tajalli penzohiran sifat Allah kepada Muhammad itu, iaitu Muhammad kalam Allah itu. Sebab itu besar. Selawat-selawat ni besar. Mendoakan diri kita sendiri. Pada hakikatnya Muhammad di dalam diri kita inilah. Kemudian kita rujuk pula kepada surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Maksudnya lagi, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ayat ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW dan Muhammad batin kita. Bagi terjemahan dari tersurat, terjemahan dari ilmu syariat iaitu ilmu tersurat, Nabi Muhammad di luar ini, iaitu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Diutuskan Nabi Muhammad itu untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dengan ada Nabi Muhammad lah kita boleh mengenal Islam itu, kita boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tapi melalui ilmu tersirat, ilmu di dalam diri kita, iaitu ilmu hakikat, maka maksudnya ialah rahmat yang dimaksudkan itu ialah dikata rahmat sekalian alam. Muhammad itu rahmat sekalian alam. Maksudnya Muhammad di dalam diri kita itu semua orang sekalian alam ada. Sekalian orang, semua orang ada Muhammad itu. Muhammad di dalam dirinya itu ada pada semua orang. Itulah dipanggil rahmat sekalian alam. Semua orang itu ada Muhammad di dalam dirinya. Maka di atas kitalah untuk mengeluarkan Muhammad itu, untuk mengenal Muhammad kalamullah itu, dengan menyucikan hati. Bukan belajar berkitab-kitab saja, tapi malas menyucikan hati. Belajar sampai ke mati dan meninggalkan amal. Sedangkan untuk bawa di akhirat nanti ialah amal. Bukan belajar. Belajar ini ialah peta, jalan. Untuk kamu mencari jalan untuk mengenal Allah ini. Kalau kamu tidak beramal, mana mungkin kamu dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal itu adalah pokok. Setelah kita belajar, kena ada amal. Kalau belajar sampai ke mati tapi tidak beramal, pergi ke akhirat jadi miskin, papa kedana. Kerana apa? Amalannya tidak ada. Kerana di akhirat kelak untuk membawanya ialah dengan amalan, bukannya dengan ilmu. Ilmu itu hanya peta sahaja. Jadi kita kena ingat di situ. Kemudian kita rujuk pula kepada surah Yunus ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaqulu naftarah qul fa'atu bisuratim maslihi wad'u man istata'tum man dunillahi in kuntum shadiqin. Maksudnya orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu. Bahkan mereka mengatakan dialah Muhammad yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Katakanlah wahai Muhammad, kalau demikian, datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggillah siapa sahaja yang kamu dapat memanggilnya, yang lain dari Allah untuk membantu kamu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Surah Yunus ayat 38. Nak cakapnya di sini, di dalam surah Yunus ini, bahawa pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada zahirnya kita tak terjemah pada zahir syariatnya, pada zahirnya, pada tersuratnya, kita terjemahannya ialah
Pada zaman dulu, Nabi Muhammad dulu, orang-orang kafir tidak menerima tentang Al-Quran itu. Dia kata mengarut. Al-Quran ni mengarut. Aku ni belajar sampai jadi ahli kitab tapi tak dengar-dengar pun Al-Quran. Tapi kamu orang-orang bodoh, orang ummi, tapi kamu dapat mendengar Al-Quran. Begitulah juga pada hari ini ya. Dari segi ilmu hakikat, ilmu tersirat, itu rujuk pada hari ini. Orang tidak percaya bahawa para wali Allah itu mendapat laduni. Orang tidak percaya para wali Allah itu mendapat laduni. Bukan setakat laduni, keramat wali pun orang tidak percaya. Pada zaman sekarang, Wahabi tak percaya keramat wali. Kerana dia tak percaya keramat wali. Kerana dia nak sama. Keramat wali itu dia nak sama dengan keramat. Nak samakan dengan keramat Nabi. Mana boleh. Dia ikut zaman. Dia kata parang terbang tu ada guna jin. Apalah. Sedangkan Afsif Ibn Balqiyah pada zaman dulu ni, Afsif Ibn Balqiyah menggaibkan sekelip mata singgah sana Ratu Balqis. Afsif Ibn Balqiyah zaman Nabi Sulaiman tu. Di situ lagi sudah ada keramat para wali Allah di situ. Jadi sekarang parang terbang. Itu biasa saja parang terbang tu. Kalau zaman dulu pun boleh menggaibkan singgah sana. Ini parang terbang aja. Kena faham betul-betul. Parang terbang, ilmu parang terbang ni adalah gabungan 4 zikir, iaitu zikir Nabi Yunus, zikir Asif Ibn Balqiyah, zikir Sayyidina Ali dan zikir Imam Al-Ghazali. Jadi di mananya dikatakan menggunakan setan dan jin? Jadi orang-orang Wahabi ni dia tidak percaya kerana dia berzikir pun malas. Orang syariat buta hati pun sama. Dia tidak percaya kerana dia pun berzikir pun malas. Hanya pergi masjid saja, pakai serban, pakai jubah, nak tunjuk ke orang saja bahawa dia itu alim, pergi masjid. Pergi masjid ni hanya untuk belajar. Tempat belajar masjid-masjid ni. Tidak bertempat menyucikan hati. Nak menyucikan hati, kamu kena nafsi-nafsi sendiri. Kena berzikir pula. Balik daripada solat jemaah tu kena berzikir sendiri. Buat macam orang sufi buat. Baru betul. Ini pergi masjid saja, lepas tu balik. Lepas tu rasa alim. Balik awal. Kemudian kita lihat pada hadis Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari 9/12. Menurut Zaid bin Sabit, maksudnya saat Nabi SAW wafat, Al-Quran masih belum dihimpun dalam satu bentuk buku. Ini hadis Sahih Al-Bukhari. Syarah Al-Bukhari, Fathul Bari. Kena ingat bahawa saat Nabi SAW wafat, Al-Quran masih belum dihimpun dalam satu bentuk buku. Nak cakapnya, sebelum Nabi Muhammad itu, pada zaman Nabi Muhammad itu, Al-Quran itu dirujuk melalui sendiri daripada mulut Nabi Muhammad itu sendiri. Kerana apa? Al-Quran itu bukan asalnya terus dibukukan. Al-Quran itu adalah wahyu daripada Tuhan. Wahyu. Seperti laduni itu. Sama juga sekarang. Jadi laduni itu bukan buku ni. Bukan kitab-kitab ni. Laduni ni daripada Allah SWT sendiri. Ilham daripada Allah. Allah Ta'ala mengajarkan. Bukan ilham. Ilham tu di bawah lagi. Atas lagi laduni ni. Laduni dia di atas lagi. Dia berbunyi di hati dan berbunyi di telinga. Itulah laduni. Jadi orang tidak percaya ahli-ahli syariat buta hati, tidak percaya ahli-ahli Wahabi, tidak percaya kerana dia kata aku belajar sampai PhD, aku belajar sampai Madinah, aku belajar sampai Arab Saudi, aku belajar sampai Jordan, tapi aku tak pernah dapat laduni. Maka dia bantah ilmu laduni ni. Dia tak percaya ilmu-ilmu laduni, dia tak percaya keramat-keramat para wali. Kerana apa? Sudah dijajah otaknya oleh Wahabi. Wahabi itu apa? Ikut penjajah. Maka dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari 9/14, Abu Bakar menyatakan kepada Umar bin dan Zaid, duduklah di depan pintu gerbang Masjid Nabawi. Jika ada orang membawa kepada anda tentang sepotong ayat daripada kitabullah dengan 2 orang saksi, maka tulislah.
Maka dulu pada zaman Nabi dulu, selepas Nabi wafat tu, jika ada orang bersaksi bahawa Nabi pernah cakap macam ini dengan 2 orang saksi, maka tulislah. Maka di situlah wujudnya hadis daripada Al-Quran itu juga. Jadi kita kena ingat bahawa ilmu laduni wujud memang betul-betul ada. Jangan tidak percaya. Ilmu laduni itu ada, diberi kepada wali-wali Allah, diberi kepada orang-orang yang beramal untuk mengenal Allah. Di dalam surah Ad-Dukhan ayat 58, maksudnya, maka sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu, wahai Muhammad, moga-moga mereka mengambil pengajaran. Al-Quran itu diturunkan melalui bahasa kita. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad melalui bahasa Arab, kerana Nabi Muhammad itu bangsa Arab. Kita ini bahasa Melayu, bangsa Melayu. Jadi laduni jika diturunkan, maka ikut bahasa Melayu. Ada juga laduni diturunkan melalui bahasa-bahasa Arab, itu hadis Quran. Ada juga, tapi itu biasanya taraf laduni yang tahap tinggi. Maka di dalam surah At-Takwir ayat 27, Al-Quran itu tidak lain hanya peringatan bagi seluruh penduduk alam. Peringatan. Apabila peringatan, jadi pada segi syariatnya, pada segi zahirnya, pada tafsiran zahirnya, pada tafsiran atau suratnya, ilmu syariatnya, ya, Al-Quran itu tidak lain hanya peringatan bagi seluruh penduduk alam. Pada waktu itu, pada zaman Nabi Muhammad itu, pada zahirnya ini, pada tafsiran zahirnya, pada zaman Nabi Muhammad itu, maka Al-Quran itu sebagai rujukan bagi semua orang. Apabila ilmu hakikat, ilmu tersirat, maka tafsirannya pula ialah Al-Quran di dalam diri kita ini diajarkan oleh Allah untuk diajarkan juga kepada orang lain. Jadi Muhammad itu kalamullah. Melalui Muhammad kalamullah. Muhammad di dalam diri kita. Begitu juga Nabi Muhammad ada kalamullah, Muhammad kalamullah. Melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itulah kalamullah baginya. Itu kena faham. Jadi di sini sahabat sekalian bahawa Muhammad itu adalah kalamullah, percakapan Allah, iaitu tajalli penzahiran percakapan Allah. Tajalli penzahiran sifat kalamullah. Jadi maka terjadilah Muhammad batin, Muhammad roh, Muhammad kalamullah yang boleh bercakap dengan kita. Jadi Allah nak bercakap dengan kita, Allah nak bercakap dengan hamba-Nya melalui Muhammad kalamullah. Kerana Allah itu ialah zat. Allah itu bukan jenis macam manusia. Allah itu ialah zat, tidak buruk, tidak bersuara. Kalau dia bersuara sama dengan makhluk. Jadi kalau dia bersuara sama dengan makhluk. Kerana sama dengan manusia boleh bercakap. Tetapi Allah adakah boleh bercakap? Boleh, tapi dengan caranya. Caranya tersendiri. Melalui Muhammad kalamullah. Tapi adakah Muhammad kalamullah itu Tuhan? Bukan. Muhammad kalamullah itu manusia, hamba, tapi tempat sandaran sifatnya di situ. Sebab itu kalau kita berselawat, Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Kalau kita berselawat sekali, Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Kerana Muhammad itu tempat sandaran sifat-sifat Allah. Di situ. Jadi supaya semua faham tentang Muhammad kalamullah ini, agar kena faham bahawa Muhammad itu kalamullah. Tuhan ingin bercakap dengan manusia melalui Muhammad kalamullah. Jibril itu adalah Muhammad kalamullah pada hakikatnya. Jadi sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.